Okay, now kita masuk kepada part untuk solve problem yang melibatkan KSP. Jadi kat sini kita akan tengok ada dua problem ataupun dua question. Yang pertama, type of problem kita adalah how to get the value KSP kalau the given solubility ataupun the given molar solubility. Jadi kat sini anda kata dia bagi value concentration ion iaitu solubility ataupun molar solubility ni, macam mana kita nak dapatkan value KSP iaitu solubility product constant. Tu untuk yang pertama ataupun problem yang pertama. Okey, untuk problem yang kedua ni kita akan tengok juga macam mana nak solve problem. Andai kata question itu dia dah bagi KSP value ataupun lebih tepat lagi dia bagi solubility product constant value, macam mana kita nak dapat calculate dia punya solubility ataupun molar solubility. So for your information untuk solubility unit dia gram per liter, kalau untuk molar solubility unit dia adalah mol per liter. Jadi macam mana kita nak dapatkan value S untuk kita punya molar solubility andai kata the given KSP value. Jadi kat sini nanti student untuk dapatkan S solubility daripada KSP, kita akan gunakan one method iaitu dinamakan sebagai ice table. Jadi untuk question kedua nanti saya akan tengok, saya akan bagi example yang kedua macam mana kita gunakan ice table. Cuma untuk question number 1 ni kita nak selesaikan masalah macam mana anda kata dia bagi concentration ion tu, macam mana kita dapatkan the value of KSP. So kita tengok untuk example yang pertama, macam mana kita nak selesaikan masalah example yang pertama. Okey, kita tengok kepada example yang pertama, example 1 ni, example 2 di bawah tajuk 7.3. So untuk example 2 ni ataupun problem yang pertama tadi, bagaimana kita nak dapatkan KSP value andai kata dia dah bagi concentration ion. Jadi dalam kes ini dia bagi garam apa? So dia dah bagi salt yang bernama iaitu lead iodide. So untuk lead iodide ni kita nak tengok macam mana kita dapatkan dia punya KSP value KSP value untuk lead iodide kalau dia dah given concentration ion untuk lead dan juga iodide ion. Jadi kita tengok dulu untuk A. Jadi untuk selesaikan masalah nak dapatkan KSP ni, pertama apa-apa soalan kalau sudah jumpa soalan melibatkan salt, pertama kita buat dulu equation salt tu dia dissolve in water. Bila kita tengok ion apa yang dia keluar dekat produk, sama ada keluar ion lead ataupun ion iodide. Jadi berapa dia punya coefficient, tu pun student kena alert lah. Jadi yang pertama kita write equation dan kemudian kita tulis dia punya expression untuk KSP. Okay, so based on our question A tadi, so dia bagi concentration lead, dia bagi concentration iodide. Jadi student before answer to calculate KSP value ni, apa yang student kena buat? Yang pertama, step number 1, student kena write equation salt lead iodide kita. Okay, dissociate ataupun dissolve in water, dia akan produce ada 2 ion. Pertama lead ion, yang kedua iodide ion. Jadi student kena remember before kita nak pergi kepada step number 2, kita balance dulu kita punya equation. So tengok sini lead 2 plus iodide minus 1, jadi tak balance kat sini sebab tu I kita darab dengan 2. Jadi kat sini pertama kita dah balance equation untuk salt kita dan make sure pastikan ni adalah partially sebab dia partially dia dissolve. So lepas kita dah settle kita punya equation, kita beralih kepada kita punya step number 2. Step number 2 kita tulis expression untuk KSP based on our equation ataupun kita punya coefficient of equation ni. Seperti kita remind again, untuk kita punya KSP kita hanya kira untuk produk saja, kita tak melibatkan kita punya reactants sebab dia solid. So kat sini kita punya KSP kita ada dua je. Pertama kita ada produk, dua produk iaitu produk untuk lead ion dan juga iodide ion. Cumanya iodide ni kita tengok sebab dia ada coefficient of 2, baru masuk kita akan power of 2. Jangan lupalah power of 2 ni.
berdasarkan dia punya coefficient. Sebab tu definition KSP ni dia kata coefficient, dia punya power of the coefficient. Jadi kita dapat kita punya coefficient. So kita masuk, kita gantikan this value untuk lead ion ni, iaitu dia bagi dah 5.0 ni, kita gantikan dalam lead dan kita masukkan iodide kita 1.3 ni ke dalam kita punya concentration. Sebab dia bagi molar concentration, kita boleh direct masuk ke dalam kita punya iaitu simbol lah, simbol bracket ni. Jadi selepas kita gantikan kita punya value, so kita tengok hasilnya kita akan dapat KSP value equal to 8.5 time dengan 10 power minus 9. Okay, so very easy untuk solve problem untuk question A. Jadi kita tengok macam mana nak solve problem untuk B pula. Okay, so kita tengok kepada question B. So yang A tadi kita done, kita dapat the value of KSP equal to 8.5. Kita time dengan the power of minus 9. Okay, 10 power of minus 9. Kita dapat the value of KSP. So untuk your information so KSP value ni, kalau kita dah dapat KSP value untuk lead iodide, bermaksud semua question ni akan menggunakan using the same KSP sebab KSP untuk garam ni satu je. Bila kita dapat the value KSP, so semua soalan ni pun akan berkaitan, kita akan gunakan KSP yang sama. Tu sudah kena remember. Okey, kita pergi kepada question B. Okay, question B dia kata apa? Dia kata nak calculate iaitu concentration ion iodide. Andai kata dia bagi concentration yang baru iaitu lead ion, dia bagi the new concentration 2.5 kali dengan 10 power minus 4. Dia bermaksud kita nak cari another concentration. Kalau dia bagi satu concentration dan untuk dapatkan another concentration. Jadi kat sini macam mana kita nak dapatkan kita punya iodide ion? Jadi student kena remember untuk dapatkan solubility ni, kita dah mesti berkait dengan KSP value. Jadi bila kita buat equation, kita buat expression KSP dan kita akan kait dengan solubility ataupun molar concentration. Jadi kat sini sudah dah dapat daripada A tadi KSP value. Jadi daripada KSP value untuk A tadi, kita boleh relate balik menggunakan KSP ni untuk dapatkan iodide ion punya concentration. Jadi kita tengok macam mana kita nak solve problem untuk B. Okey, kita dah sampai kepada question B tadi, sambungan dia. So dia bagi lead ion, macam mana kita nak dapatkan iodide ion. So remember again, value KSP kita dah dapat tadi daripada part A tadi, iaitu 8.5 kali dengan 10 power minus 9. Okey, so before kita nak solve the problem ni, ingat kembali bila libatkan solve ni, step number 1 sudah nak kena buat equation lah. Equation untuk solve yang dissolve in water ni. Sebab apa? Sebab kita tengok berapakah coefficient untuk ion-ion dia. So untuk base equation ni macam sama konsep macam A tadi. Bila kita dah buat equation, kita akan dapat lead dan juga ion, kita direct dengan 2. So bila kita gantikan step number 2 ni, kita masuk dalam expression KSP, sudah akan dapat iaitu lead ion, iaitu iodide kita the power of 2. Jadi sekarang ni kita dah ada concentration lead ion. Jadi daripada lead ion ni, kita masuk ke dalam kita punya formula dan kita gantikan KSP daripada part A tadi, kita masukkan ke dalam kita punya value of the solubility product constant. Jadi kat sini student akan dapat iodide ion kita. Okay, so kita solve the problem. Jangan lupa dia ada kuasa 2 ni. Jadi bila kita pindah nanti, so kita akan dapat the answer untuk iodide equal to 5.8 kali dengan 10 kuasa negatif 3 molarity. Jadi kat sini kita dah dapat macam mana kita nak boleh kira concentration untuk iodide ion. Jadi kita tengok pula untuk question C, macam mana kita nak selesaikan masalah yang terakhir ni. Okey, kita pergi kepada question C. Okey, question C ni adalah mirip kepada question B. Cumanya berbezanya adalah untuk question C ni dia nak lead ion. Dia nak lead ion. Kalau dia given iodide ion. Yang B tadi dia bagi lead, kita nak iodide. Dia hanya nak dapatkan another concentration
kalau dia bagi satu concentration. Jadi untuk C ni sama juga macam kaedah B, kita akan relate dengan KSP value. KSP value kita dapat daripada question A tadi, iaitu 8.5 kali dengan 10 kuasa negatif 9. Jadi student macam biasalah, untuk step pertama kena buat equation solve, yang kedua kena buat expression KSP, baru kita gantikan value concentration ni ke dalam kita punya expression KSP. So kita tengok macam mana pengiraan untuk dapatkan lead ion ni. Okey, so kita tengok tadi untuk C, so dapatkan dia bagi ioda ion, macam mana dapatkan lead ion. Dengan cara pertama student adalah kita akan buat equation untuk salt ni, so dia partially ataupun dia slightly soluble in water. So kita buat equation salt, dia akan produce ion, lead ion dan juga iodat ion. So step number 2, kita akan write expression KSP. Expression KSP equal to lead time dengan iodat ion kuasa 2. Lepas tu kita gantikan value the given. So KSP kita dah tahu tadi, kita dah dapat daripada part A, iaitu the value of KSP, dan juga kita dapat ioda ion, kita masukkan saja ke dalam kita punya formula ini. Akhirnya kita akan dapat berapa concentration untuk lead ion. Jadi untuk solubility, the molar solubility untuk lead ion kita dapat 0.136. Ni after kita solve the problem using the calculator lah. So that's all macam mana kita nak solve problem. Andai kata the given KSP value, kita nak dapatkan solubility, ataupun dia bagi solubility, macam mana kita nak dapatkan KSP value. Yang ni andai kata dia bagi the value salah satu solubility lah. Ni cara yang mudah untuk dapatkan, hanya gantikan dalam kita punya expression KSP. Okay, so that's all untuk problem yang pertama, yang tak perlukan kita gunakan S table. Lepas ni kita tengok macam mana untuk solve problem yang kedua, kita nak menggunakan ice table.